Assalamualaikum. Okey, hari ni kita akan tengok berkenaan bab 4 iaitu sebatian karbon. Okey, kalau kamu tengok dalam buku teks ataupun dalam buku rujukan, okey, untuk bab 4 dia ada banyak subtopik iaitu contohnya 4.1 berkenaan kepelbagaian sebatian karbon, 4.2 berkenaan alkohol, 4.3 berkenaan kelapa sawit. Kemudian cara untuk buat sabun macam mana. Kemudian yang last sekali adalah polimer. Tapi jangan risau, yang tu simple-simple je. Tapi untuk hari ni kita akan fokus tengok untuk 4.1 iaitu kepelbagaian sebatian karbon. Okey. Untuk kepelbagaian sebatian karbon, kita kena tahu apa itu maksud sebatian karbon. Okey. Maksud sebatian karbon tu apa? Kemudian untuk sebatian karbon dia ada dua jenis iaitu sebatian organik dan sebatian bukan organik. Okey, sebatian organik kamu kena tahu maksud dan contoh dia apa. Kemudian kamu kena tahu beza sebatian organik dan sebatian bukan organik. Okey? Kamu juga tak kena tahu macam mana nak kelaskan bahan kepada bahan organik dan bahan bukan organik. Dan last sekali kamu kena tahu maksud hidrokarbon dan juga sumber hidrokarbon. Sumber tu adalah contoh hidrokarbon. Okey? Okey, kita tengok satu per satu. Okey, apa itu sebatian karbon? Sebatian karbon ialah sebatian yang mengandungi unsur karbon bergabung secara kimia dengan unsur-unsur lain. Okey, faham tak? Untuk sebatian karbon maksudnya adalah sebatian yang mengandungi, yang ada unsur karbon. Kemudian dia bergabung dengan unsur-unsur lain. Sebagai contoh, karbon dioksida, CO2. C adalah karbon. O adalah oksigen. So, oksigen bergabung dengan karbon untuk membentuk sebatian karbon. Okey, faham tak? Okey. Sebatian karbon yang macam saya cakap tadi ada dua jenis. Okey. Dua jenis sebatian karbon iaitu sebatian organik dan sebatian bukan organik. Apa itu sebatian organik dan sebatian bukan organik? Kalau sebatian organik adalah yang berasal daripada benda hidup. Kalau sebatian bukan organik, sebatian yang bukan berasal daripada benda hidup. Okey, tengok contoh. Yang ni saya ambil daripada buku teks. Okey, contoh yang ni dia bagi kayu balak. Okey, kayu ni berasal daripada tumbuhan. Tumbuhan tu adalah benda hidup. So, dia di bawah kategori sebatian organik. Okey, kalau yang ni kerusi kayu. Kerusi kayu ni diperbuat daripada kayu. Kayu tu adalah tumbuhan. So, sebab itulah dia dikategorikan sebagai sebatian organik. Okey, yang ni pula buah anggur, buah oren, okey, delima. Okey, buah ni pun berasal daripada tumbuhan, benda hidup. Sebab itulah dia dikategorikan sebagai sebatian organik. Yang ni ayam benda hidup. Okey, semua benda hidup dikategorikan sebagai sebatian organik. Yang ni contoh ini kanji. Kanji pun berasal daripada tumbuhan. Tumbuhan adalah benda hidup. Okey. Okey, untuk sebatian bukan organik, yang ni dia berasal daripada bukan benda hidup. Okey, berasal daripada bukan benda hidup. Okey. Contoh karbon dioksida. Karbon dioksida, kalsium karbonat ataupun boleh dipanggil sebagai batu marmar. Okey, untuk yang ni sebagai contoh, okey, dalam kerak bumi macam-macam ada mineral kan. So, contohlah, bila hujan turun, hujan tu mengandungi karbon dioksida. Okey, bila hujan turun, atau hujan ada karbon dioksida, dia jatuh ke tanah. Bila dia jatuh ke tanah, dia akan diserap oleh tanah.
dia akan masuk dalam tanah dan bergabung dengan mineral dalam tanah dan membentuk sebatian karbon. Air hujan tadi, dia masuk dalam tanah, dia bercampur dengan mineral. So, dia akan membentuk sebatian karbon. Sebatian karbon yang mana? Sebatian karbon bukan organik. Sebab apa? Sebab dia berasal daripada air. Air tadi, air hujan dengan karbon dioksida tadi. Okay, sebab itulah dia di bawah kategori sebatian bukan organik. Contoh karbon dioksida ataupun kalsium karbonat, batu mama. Sebab itulah dia dikategorikan sebagai sebatian bukan organik. Sebab dia berasal daripada air. Air hujan tadi. Air hujan serap bawah tanah, masuk dalam tanah, dia bergabung dengan mineral tadi. Okey, boleh? Okey, kemudian kamu kena tahu persamaan dan perbezaan sebatian organik dan sebatian bukan organik. Untuk persamaan, kalau sebatian organik dan sebatian bukan organik, dia mengandungi unsur-unsur karbon. Sebab apa? Sebab sebatian organik dan sebatian bukan organik ni adalah jenis sebatian karbon. So, dua-dua jenis ni mengandungi unsur karbon. Dan untuk perbezaan, yang macam saya bagi tahu contoh tadi. Contoh maksud tadi. Kalau sebatian organik, dia berasal daripada benda hidup. Kalau sebatian bukan organik, dia tidak berasal daripada benda hidup. Okey. Okey, untuk sebatian organik, dia terbakar dalam udara, menghasilkan karbon dioksida. So, bila dia dibakar, ia akan jadi hangus. Hangus dan hitam bila dibakar. Okey, sebab dia berasal daripada benda hidup. Untuk sebatian bukan organik, dia tidak terbakar kecuali sebatian karbonat. Karbonat sebabnya karbon. Okey. Okey, so dia tidak terbakar dalam udara. Tidak hangus dan hitam bila dibakar untuk sebatian bukan organik. Okey, saiz molekul ataupun saiz sebatian. Untuk sebatian organik biasanya besar, sebatian bukan organik biasanya kecil saiznya. Saiz molekul tu. Okey, ketelarutan pula untuk sebatian organik biasanya larut dalam pelarut organik, contohnya alkohol. Kemudian untuk sebatian bukan organik biasanya dia larut dalam pelarut tak organik. Pelarut tak organiknya contohnya air. Okey, satu lagi contoh adalah untuk sebatian organik, dia hanya mengandungi karbon dan juga hidrogen. Dia tidak mengandungi logam. Kalau kamu tengok dalam periodic table, karbon dan hidrogen adalah bahan bukan logam, non-metal. Kalau contohnya logam. Logam contohnya natrium. Okey, so natrium dia tak akan ada dalam sebatian organik. Okey, faham? Untuk sebatian bukan organik pula, yang ni dia ada logam. Okey, dia ada logam. Kalau sebatian organik tak ada logam, sebatian bukan organik ada logam. Okey, ingat yang tu. Okey. Kemudian untuk hidrokarbon. Apa itu hidrokarbon? Kamu kena tahu maksud dia. Hidrokarbon sebatian yang mengandungi unsur hidrogen dan karbon sahaja. Kalau kamu tengok hidro ni maksudnya hidrogen. Hidro adalah hidrogen, karbon lah. So hidrogen dengan karbon. Okey, ingat. Hidrokarbon ialah sebatian yang mengandungi unsur hidrogen dan karbon sahaja. Okey, contoh metana CH4. Dia ada karbon dan juga hidrogen sahaja. Okey. Yang kat tengah ni karbon, kemudian 4 hidrogen. Boleh? Okey, contoh ataupun 3 sumber hidrokarbon adalah petroleum,
gas asli dan arang batu. Ketiga-tiga sumber ni dipanggil sebagai bahan api fosil yang kita guna selalu setiap hari. Okey? Dan macam mana petroleum ataupun minyak ataupun gas asli ni dijumpai secara semula jadi di dalam kerak bumi? Macam mana? So, petroleum ni apabila kematian tumbuhan ataupun organisma hidup. Okay, tumbuhan dan organisma hidup ni dia mati. Organisma hidup tu contohnya macam plankton ataupun ikan ataupun hidupan laut yang mati. Kemudian yang ni dia akan, hidupan laut ni dia mati, dia akan tertimbus di dasar laut berjuta-juta tahun. Kemudian disebabkan oleh suhu ataupun tekanan tinggi. Tekanan bawah dasar laut tu terlalu tinggi sejak berjuta-juta tahun dahulu. So akan membentuk petroleum dan gas asli. Sebab itulah bila contoh hari ni kita akan korek dekat, contohlah ni, yang ni semua dasar laut ni. Okay, skrin ni dasar laut. Contoh hari ni kita akan korek dekat sini minyak. Okay. Kemudian bila habis kat sini kita akan korek dekat tepi ni pula. Okay. So yang ni dia tak akan habis tau. Yang tadi yang kita korek tempat mumbu tadi dia tak akan habis. Dia tak akan habis. Sebab ada lagi benda hidup yang akan mati dan tertimbus. Tapi dia ambil masa. Dia ambil masa untuk tertimbus dan membentuk minyak kat sini. Okay. Sebab itulah kita kena jimat lah dalam menggunakan bahan api fosil. Sebab dia tak boleh diperbaharui. Okey. Okey, itu saja untuk hari ini. So, cikgu harap kamu faham berkenaan subtopik ini iaitu 4.1 kepelbagaian sebatian karbon. Ingat So, apa yang kita dah belajar berkenaan sebatian karbon, maksud dia apa tadi? Maksud dia berkenaan sebatian yang mengandungi unsur karbon. Okey. Kemudian ada dua jenis, sebatian organik dan sebatian bukan organik. Sebatian organik ni dia berasal daripada apa? Berasal daripada benda hidup. Sebatian bukan organik berasal daripada benda bukan hidup, non-living thing. Okey, kemudian kamu kena tahu contoh dan juga contoh untuk sebatian organik dan sebatian bukan organik. Sebatian organik contohnya kanji ataupun kayu. Kalau untuk sebatian bukan organik, karbon dioksida, kalsium karbonat ataupun batu marmar. Okey, kemudian kamu kena tahu beza antara dua ni apa. Okey, lepas tu kelaskan bahan yang macam contoh tadi kayu tu bahagian apa? Yang tu. Kemudian untuk hidrokarbon tahu maksud dia hidro dan karbon. Hidrogen dan karbon. Okey. Hidrokarbon ialah sebatian yang mengandungi hidrogen dan karbon sahaja. Dia tak ada oksigen ke nitrogen ke, tak ada. Dia ada dua tu je. Hidrogen dan karbon. Contoh metana tadi. Okey, boleh? Okey, sumber hidrokarbon ada 3. Petroleum, gas asli dan juga arang batu. Okey. Itu saja untuk hari ini. Cikgu harap kamu fahamlah. Okey, kemudian try jawab soalan yang cikgu akan bagi. Okey? Okey, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum.